Sejahtera bersama saya Fauzi Zain. Apa yang anda saksikan sebentar tadi itu adalah petikan ucapan daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelang pembentangan Belanjawan 2021 sudah tentunya antara yang mencuri tumpuan dan akan menjadi tumpuan pada esok adalah tentang pelanjutan moratorium. Dan semalam juga Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Abdul Rahim Bakri juga menjelaskan keputusan Samada Kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan moratorium ataupun tidak hanya akan diketahui pada pembentangan Belanjawan 2021 pada esok yang dijadualkan pada jam 4 petang, dan kami di Esok Awal ini akan membawakan perkembangan secara langsung mulai pada jam 3 petang sehinggalah habis. Baiklah, untuk waktu ini kita ingin bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Dr. Muhammad Afzal Nizam adalah Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam. Doktor, melihat kepada sentimen rakyat pada ketika ini, mereka bercakap tentang kelangsungan hidup dan merujuk kepada apa yang menjadi tumpuan pada waktu ini adalah cadangan tentang pelanjutan moratorium. Jadi pada hemat doktor, apa kaedah terbaik untuk melanjutkan moratorium? Okey, kaedah terbaik ni saya nampak masih lagi dalam erti kata bersasar. Dan kenapa saya cakap macam tu? Kerana saya melihat bukti ataupun data yang ada. Contoh kalau kita lihat apa yang diterbitkan oleh pihak Bank Negara Malaysia dalam laporan mereka Financial Sector Review yang terbaru tu, peratusan yang mengambil moratorium pada ketika moratorium yang pertama tu pada bulan April adalah 86.9%. Kemudian angka tersebut menurun kepada 85.5%. Dan pada bulan Jun dia menurun lagi kepada 84.4%. Masih lagi tinggi tetapi dia punya peratusan tu semakin menurun. Itu menunjukkan bahawa tidak semua yang mungkinlah orang kata tu nak menerima moratorium ni, mungkin mereka berpendapat kalau ambil moratorium, terutamanya bagi mereka yang tidak terkesan oleh COVID-19 dari segi ekonominya, mereka mungkin orang kata tu prefer ataupun lebih suka untuk bayar hutang seperti biasa. Jadi langkah terbaik jawabnya memang orang kata tu lebih baiklah dia bersasar, kerana ia lebih orang kata tu mengambil kira tentang situasi kewangan bagi seseorang individu itu. Kerana masa sekarang ni kalau kita lihat pihak perbankan tu, contoh pihak Bank Islam sendiri pun telah pun melanjutkan tempoh moratorium bersasar dan bantuan kewangan tu sehingga bulan Jun 2021. Maksudnya dah sampai ke bulan Jun pun pihak Bank Islam sanggup untuk orang kata tu menerima lah, maksudnya, tetapi dia bersifat bersasar dan amat bergantung kepada individu atau peminjam tersebut untuk datang ke depan dan berbincang dengan pihak bank. Jadi saya rasa bersasar tu lebih baik, kerana dalam skim kita nak merangka sesuatu bentuk penyelesaian tu, dalam kita pada buat penyelesaian tu boleh kita masukkan unsur-unsur seperti persetujuan semula, penjadualan semula, dan dalam tu juga kita boleh masukkan elemen moratorium juga. Jadi kita boleh tengok kesesuaian sesuatu individu tu untuk melunaskan hutangnya, kerana dia punya dia punya goal ataupun dia punya objektif ni untuk melegakan keuangan seseorang individu tu, dan pada masa yang sama juga dapat menyelesaikan hutangnya dalam keadaan yang tidak begitu menekan. Jadi kita cuba nak mencapai suatu penyelesaian yang menang-menang lah bagi kedua belah pihak bank dan juga pihak peminjam. Okey, sebelum kita bergerak ke win-win situation atau situasi menang-menang itu, kalau diikutkan data dan juga kalau diikutkan angka 7.7 juta pemohon ataupun peminjam, kalau diikutkan dalam pelaksanaan pelanjutan moratorium 6 bulan yang lepas, mereka telah pun memohon, dan kalau diikut dalam kaji selidik yang dilakukan oleh Ringgit Plus yang mana menunjukkan 1.2 juta peminjam masih lagi memerlukan bantuan pasca moratorium. Kalau diikutkan dalam soal pengurusan kewangan ketika ini dan juga tumpuan menjelang kepada pembentangan belanjawan esok, belanjawan 2021, bantuan yang jenis macam mana yang boleh membantu lebih kurang 1.2 juta pemohon yang pernah memohon, peminjam yang pernah memohon moratorium sebelum ini, dalam mana mereka memerlukan bantuan pasca moratorium ini? Itulah saya rasa para peminjam saya galakkan untuk berjumpa dengan pihak bank masing-masing lah. Kerana setiap bank tu mempunyai, orang kata tu, dia punya polisinya yang tersendiri, dan begitu juga tahap risiko yang tersendiri, dan setiap bank tu mempunyai pelbagai lah dia punya kaedah itu. Jadi jalan terbaik adalah yang saya nampak lah, mungkin dari sudut dasar
mungkin pihak bank negara mungkin boleh bagi kelonggaran sedikit pada pihak bank macam mana kita nak treat akaun yang dianggap RLR ni. Buat masa ni kita dapat betul-betul pelepasan lah. Maksudnya akaun tu tidak dianggap sebagai impaired ataupun sebagai orang kata tu NPL. Jadi bila dari segi treatment accounting itu berbeza lah. So dia punya kesan terhadap keuntungan pihak bank tu dilihat agak minimum lah. Jadi saya rasa keperluan dasar untuk mengambil kira bank juga perlu ditekankan supaya kita nak facilitate proses untuk membantu para pembiayaan ni. Kerana pihak bank ni dia punya business operandi, modus operandinya ataupun bisnes itu, dia sebenarnya suatu bisnes, bila kita kata bisnes, dia sebenarnya mementingkan keuntungan, dan keuntungan maksudnya kita mengambil kira pemegang taruh. Dan pada masa yang sama juga, kita ni dikawal clear dengan ketat oleh pihak Bank Negara Malaysia. Kita kena ikut dia punya SOP-nya itulah. Dari segi dia punya kecairannya lah, dari segi kecukupan modalnya lah, daripada risiko, pengurusan risiko. Jadi perlu ada orang kata tu suatu bentuk timbal balik ataupun win-win situation lah. Okey, kita bercakap tentang moratorium. Moratorium yang kita cakap ni adalah moratorium pinjaman. Maksudnya dari sudut pandangan peminjam, mereka tidak perlu membayar hutang lah untuk tempoh masa tertentu. Tapi bagi pihak bank pula, dari sudut deposit. Kerana business bank ni kita ambil deposit, dan deposit tu dibayar dia punya kadar keuntungan tu. Pembayaran kadar keuntungan tu tiada moratorium. Ya, maksudnya kita bila pendeposit mendeposit dengan pihak bank akan bertanggungjawab untuk membayar deposit dia membayar dia punya kadar keuntungan itu seperti yang dijanjikan. Jadi yang bab untuk membayar pulangan kepada pendeposit tiada moratorium. Itu satu kos untuk bank sebenarnya. So kos masih lagi berjalan langsung, tetapi dari sudut pendapatan pula, kalau moratorium yang bersifat blanket, bersifat automatik tu kalau diteruskan, dia akan memberi kesan kepada pendapatan bagi pihak bank. Jadi berlaku sedikit ketidakseimbangan. Tapi walau bagaimanapun, bank membuat masa ini dalam keadaan yang selesa lah. Tapi kita tak boleh terus-terusan untuk orang kata tu complacent dalam keadaan semasa. Jadi saya rasa langkah terbaik adalah bersasar dan apa yang perlu kita tekankan untuk kita wawarkan lagi kepada rakyat Malaysia untuk datang ke depan. Datang ke depan berjumpa dengan pihak bank. Kerana pihak bank buat masa ini yang saya nampak sangat-sangat terbuka untuk berbincang dan orang kata tu cuba menemui titik tengah di antara pihak bank dan pihak orang kata tu peminjam. Dan kita ada lagi satu pihak yang dinamakan AKPK. AKPK ini juga boleh kita guna pakai untuk kebaikan dari segi pihak peminjam lah. Jadi itu yang saya nampak dia punya pendekatannya lah. Doktor, bila kita bercakap tentang situasi menang-menang atau mencari titik tengah antara peminjam ataupun pengguna dengan pihak bank ni kadang-kadang agak bercelaru, agak memeningkan. Tetapi dalam soal ini, melihat kepada tentang kalaulah dilanjutkan tentang moratorium ini, bagaimana tahap kapasiti bank secara keseluruhannya? Okey. Alright. Alhamdulillah buat masa ni pihak bank ataupun institusi perbankan ni dalam keadaan in a position of strength. Dan ini adalah hasil daripada beberapa langkah-langkah yang telah diperkenalkan. Saya boleh katakan semenjak kita mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-98. So dasar tu berterusan sampailah sekarang dan kita sedang mencapai reaping the benefit of it. So kedudukan keuangan memang dari segi pihak bank memang dalam keadaan yang baik. Contoh kalau kita tengok dari sudut kecairan, apa yang dikatakan nisbah kecukupan kecairan liquidity coverage ratio lebih pada 100%. Nisbah kecukupan modalnya pun lebih daripada 8%. Sekarang ni 18.4% sejak bulan September. Dari segi NPL ni pula pun dalam keadaan yang rendah. So maksudnya dalam keadaan yang kuat dan dalam keadaan yang dalam bolehlah untuk bagikan moratorium, tetapi kita tak boleh orang kata tu bersifat complacent kerana kita kena faham, kita kena mengerti bahawa bank ni ataupun institusi perbankan ni dia macam seolah-olah sebuah jantung bagi satu badan. Kerana dengan sistem perbankan inilah yang mana aliran tunai akan berlaku, berjalan untuk mengepam darah-darahnya ke organ-organ badan yang memerlukan darah. Jadi di situ peranan bank yang kalau katakanlah moratorium tu diberi tidak bersasar dalam kadar yang berpanjangan, dikhawatiri proses untuk mengalirkan darah tu akan terganggu. Ataupun dengan erti kata lain, situasi liquidity ataupun kecairan akan memberi kesan kepada pihak bank. Jadi itu boleh merencatkan kegiatan ekonomi. Seperti yang kita alami pada masa lepas ketika itulah subprime crisis itu yang menjadi isu. Kalau kita tak nak lagi isu tu
berlaku lagi.